Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Malam ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So untuk review hari ni Zul buat sebelah malam sebab apa pagi tadi memang Zul tak sempat langsung 6.30 pun dah kena gerak pergi kerja. So walaupun untuk malam ni Zul akan terangkan apa yang akan berlaku di market dan next expectation sebab apa price dah pun jatuh ke 29k. So apakah next move untuk Bitcoin? Tu nanti Zul akan buatkan analisis dan ada satu pergerakan menarik dan ada satu juga informasi yang tu nak sharekan anda. Siapa yang berada dalam Discord channel sudah sharekan untuk kejatuhan 29 ni. So apa pun nanti Zul akan sharekan lagi apa yang berlaku next untuk pergerakan. Dan untuk hari ni ada juga kuartal permintaan untuk ada chart di Luna, ada yang tanya pasal Cardano dan juga Phantom Go. So nanti Zul akan buat juga analisis untuk chart ini. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam tak boleh sebab pagi tadi. So kita tengok apa yang berlaku dalam tempoh hampir 12 jam, setengah hari untuk hari ni apa yang berlaku dalam market. So inilah coin market cap. So untuk hari ini kita tengok total market drop daripada 1.5 ke 1.4, lagi drop, kemudian volume dan tinggi 200 lebih. So kita dah tak tengok lama 200 ni. 200 ni kita tengok dulu masa Bitcoin tengah hyper, dia dapat 34 naik sampai 70k. So now expected dah lama kita tengok volume yang tinggi. So disebabkan kita melakukan total market drop, volume yang tinggi ini, sebab itulah kita tengok hari ni ada satu candle merah yang drastik turun daripada 33 terus drop ke 29. Dan target 29 dah pun Zul share sebelum ni. Kita ada bearish target, expected first point dah pun complete. Kita akan ada second target. So kat manakah second target itu nanti Zul akan tunjukkan di chart. So secara keseluruhan untuk hari ni pergerakan market drop sebanyak 3.7%. Apapun kita masih lagi kuartal 12 jam. Ada lagi dalam tempoh 12 jam untuk sampai 8 pagi besok. So apa-apa pun boleh berlaku. So volume increase sebanyak 101%. So yang volume yang tinggi untuk kejatuhan untuk hari ni, sebab itulah kita tengok kejatuhan yang drastik. So harga semasa untuk malam ini ataupun harga untuk semasa untuk hari ini, kita tengok BTC kepada 31.4. Apa pun dah berlaku rebound. So untuk di pagi tadi Zul ada sharekan di Discord channel, iaitu Zul cakap Zul akan buy di 29 untuk malam ni. Apa pun berlaku, price dah pun rebound dulu ke 31 tanpa Zul sempat untuk buy untuk 39. Memang Zul berniat untuk buy 29, tapi untuk berniat untuk malam ni. Apa pun price dah lakukan peningkatan, so nanti Zul akan sharekan apakah next movement, adakah Zul akan buy ataupun tidak. Kita akan tengok di chart dulu. So untuk di Bitcoin 4.61%, untuk lain-lain coin juga kita akan expect turut dropping. Tu tengok yang kata melakukan peningkatan Cardano sikit 1.8, apa pun dah berada di 0.67. Tu mungkin pagi besok kita akan bagi sikit Cardano, sebab apa Cardano aku expect dalam 60 sen ke 1.20 sen adalah good position untuk buy untuk long term. So Cardano nanti tu akan pagi besok tu akan buat review. So untuk hari ni let's go kita pergi ke chart Bitcoin dulu untuk tengok apakah pergerakan next untuk Bitcoin. So inilah pergerakan Bitcoin untuk daily. So untuk hari ini ataupun pagi tadi sebelum pukul 8 kita drop sampai 29 dan pukul 8 kita naik balik untuk rebound. So apakah dah berlaku, apakah movement ini berlaku? So untuk pergerakan ini juga expected untuk 4 hours. Kita ada sebelum ni kita ada bearish flag, iaitu bear flag untuk pergerakan ni. So ada 2 point target. Yang pertama point target kita ambil daripada high yellow ini, swing low ni, swing high to swing low ni, point breaking, kita breaking dan expected 29 dah pun sampai. Now kita expected kita akan ada another massive drop, iaitu untuk expected bearish pattern, another bearish market, iaitu expectation. Sekiranya kita nampak ni point of breaking ni, price boleh sampai mana. Untuk high kita expected price boleh sampai 14k ataupun around dalam almost lower adalah dalam 13k. Adakah ini boleh berlaku? Yes, ini boleh berlaku berdasarkan 4-year circle. Kenapa 4-year circle? Ikutkan dalam 4-year circle, nanti Zul akan pergi ke chart 4-year circle. Inilah Zul punya chart untuk quarter circle 4 year. So apa yang berlaku untuk last drop ataupun last circle, expected untuk circle sebelum ni adalah Bitcoin drop hampir dalam 84%. Untuk last circle kita drop 84%,
Ada another circle sebelum ni kita drop juga, almost Bitcoin drop untuk 4 years market adalah 85. So 85, 84 kita boleh andaikan untuk tahun ni almost 83 ataupun almost dalam 80k atau 80%. So 80% drop untuk current price, kita akan expected untuk kita akan beli chart untuk di daily. So kita tengok 83% untuk bearish market, iaitu daripada top sampai bawah 83% tu expected sampai mana? Almost sama juga dalam 80-81%, iaitu almost kadang kita punya target. So ini adalah opportunity boleh berlaku. So adakah anda patut takut? So untuk ini adalah nampaklah satu opportunity yang kita tak boleh lepaskan. Sebab apa? Ini hanya akan berlaku kata 4 tahun sekali saja pergerakan ini. Sebab tu cakap 4 year circle. So untuk pergerakan Bitcoin, macam cakap, Zul akan start buy balik Bitcoin whatever price antara 26 dan 15k. Selagi mana price tu berada dalam box orange ni, Zul akan buy monthly. So tiap hujung bulan Zul akan buy, tak kira lah harga tu berapa, Zul akan buy untuk long term. And expectation kita boleh nampak price tu akan bermain dalam kawasan ni selama 3 tahun, iaitu tahun 22, 23, 24. Bulan start tahun 25 barulah kita akan ada bull run. So seperti mana 4 year circle sebelum-belum ini. So itulah pergerakan yang anda perlu beware untuk investment untuk tahun ini. So ramai juga member tu yang tanya nak invest tu bila. So cadangkan expected anda boleh tunggu end of this year. So sementara nak tunggu tu, kita boleh tunggu dulu, kita boleh kumpul modal untuk buy lagi. So siapa yang dah macam Zul floating, so currently Zul dalam loss dalam 45% daripada total quarter investment 45,000 ringgit. So dah 40% loss. So pun loss itu hanya loss value, Zul akan hold lagi quarter coin Zul, dan di bawah nanti Zul akan buy lagi lebih banyak untuk expected reduce dia punya average, dan hopefully kita akan dapat rebound balik tahun 2025. So next untuk pergerakan short term Bitcoin. So currently kita dah pun breakout kita punya 33 dan 29. So kita berlaku betul-betul rebound di kawasan ni. Ini kawasan apa? Kita tengok tu ada draw satu channel. Tu ada satu channel yang lebih massive untuk downtrend channel. So expectation kita berada di atas dan bersentuhan kawasan ni. So ada opportunity untuk the rebound, ataupun sekiranya kita lost position 29. Macam juga sekiranya kita lost position ni horizontal support dan quarter trendline punya support. Sekiranya kita loss, kita boleh price boleh main dalam kawasan bawah ini. So ini dah masuk dalam box zone buy, iaitu 26 dan 14k. Kita akan buy monthly. So untuk pergerakan short term, untuk pergerakan Bitcoin, kita dah rebound daripada 29. So apa yang Zul nak tengok sekarang adalah untuk pergerakan RSI kita berada di lower itu, iaitu 10. Tu dah lama memang tu tak nampak, selalunya sampai 16 je, dah sampai 10. Dan stock RSI pun dah climb balik almost all overbought. Tu meaning kita seperti kita akan ada kata resistance, iaitu sebelum ni 33 support, dah breakout 29. Now expectation price akan bermain antara 29 dan 30. Untuk short term kita akan tengok resistance berada di 33k dan support di 29. Sekiranya kita regain balik atas 33, so meaning ada opportunity untuk kita rebound balik ke upper trendline channel ini. So expected price bermain dalam kawasan ni, ada opportunity untuk dia rebound balik ke kawasan ni almost dalam 38. Dan adakah dia breakout meaning good more naik atas, sekiranya rebound balik pun boleh. So untuk pergerakan short term kita akan tengok currently untuk 33 ada potential untuk berlaku bullish signal. So sebelum ni kita akan tengok RSI, so buat lower low, so ada potential price sampai 33 dan fail, berlaku another drop ke bawah, iaitu price akan follow kita punya trendline bawah ni, expected bawah. So apa yang berlaku, price kat sini akan buat higher low. So price lower low dan higher low. So apa yang Zul nak tengok adalah next, Zul nak tengok movement untuk RSI. Disebabkan RSI kita dah berada betul-betul low di kawasan 11, so meaning ada opportunity untuk bila berlaku rebound, dia hanya drop kawasan 20 atau 26. So kemudian apa yang berlaku kat sini, kita akan nampak price akan buat higher high. So meaning ini adalah bullish signal untuk pergerakan at least untuk rebound. Adakah kata dia akan rebound dengan kuartal tinggi ataupun rebound sikit saja, so itu bergantung dari market. So apapun, sekiranya rebound kita ada opportunity untuk buy di sini, untuk expected at least dia rebound balik ke kawasan atas, iaitu rebound sampai mana, expectation untuk rebound balik antara pada channel upper channel, iaitu ini pergerakan channel ni. So meaning kita expected bersampai dalam 40k, adapun amount dalam 38k. So itulah pergerakan sekiranya kita nampak. So inilah yang Zul tunggukan. So yes, so pagi tadi Zul dah terlepas untuk buy 29. Sekarang ni Zul holding lagi untuk tunggu opportunity. Sekiranya price drop
berlaku rejection 3 dan drop lagi kawasan ni, iaitu price buat lower low dan RSI buat higher low. So inilah petanda kita boleh buy kawasan ni untuk at least untuk short momentum buy ataupun short counter position, iaitu kita buy kawasan ni dan opportunity untuk price rebound balik ke kawasan 33 dan sekiranya kita berjaya break 33, so meaning kita boleh aim untuk target above atas ini ataupun trendline merah ini sebagai retest, iaitu untuk long term punya movement. Ingat kita ada second target iaitu dalam 15k, iaitu untuk pergerakan yang ini breakout, iaitu untuk pergerakan breakout retest ke kawasan merah, kemudian barulah kita seperti boleh drop lagi ke kawasan ini. Sama ada dia breakout ke atas, yes, kita akan tengok price tu kembali balik ke kawasan kita punya major resistance, iaitu kawasan 55.61. Macam dia cakapkan, untuk tahun ni ada opportunity untuk sebelum end of the year kita naik dulu sampai 55. Untuk kata 55, kita akan tengok dulu confirmation di kawasan ini berdasarkan data yang Zul ada di chart Zul. So untuk itu pergerakan next macam ni, kita breakout 3, kita akan naik atas. Sekiranya kita break 3 dan gagal untuk breakout ni, ada opportunity untuk kita berlaku, iaitu untuk another second target kita, iaitu kawasan 14k ataupun 15k, iaitu apa yang nampak adalah breakout, retest dan continuously drop ke bawah untuk first second target, iaitu kawasan 14k. So ini adalah boleh berlaku. So meaning untuk position buy kawasan ni kita akan buy untuk short term, dan sekiranya price tu nampak gagal untuk breakout, kita boleh exit position yang kita buy kawasan ni untuk ambil modal dan profit, dan kita boleh guna untuk buy di kawasan bawah ni. Dan sebaik saja untuk Zul tak saran untuk anda, tapi untuk Zul, sebab apa, Zul memang buy untuk long term. Sekiranya Bitcoin berada antara 26k dan 15k, yes, kita boleh post sedikit lagi lower dalam kawasan 12k, 11k, walaupun whatever antara 26k dan 14k adalah kawasan buy Zul. Zul akan buy monthly, tak kira Zul tak tengok, dah tak tunggu dah signal bullish ke apa ke, Zul akan buy sahaja antara 26 dan 14k, Zul akan buy monthly. So kalau bulan ni masih lagi, kalau bulan ni harga 20k, Zul akan buy. Bulan depan 25k, Zul buy. Bulan depan harga 17k, Zul buy. So whatever antara buy kawasan ni, Zul akan buy untuk long term until at least end of the kata hujung tahun 24. Sebab apa, expectation tahun 24 ataupun awal tahun 2025 kita akan ada start buran yang baru, seperti mana berlaku seperti buran tahun 2017, 2021, kemudian expected next 4 year circle lah kita akan berada tahun 2025, iaitu bearish market 3 tahun, 25 kita akan melakukan pump dan baru kita akan berlaku another bearish circle ataupun 4 year circle yang baru. So guys, itulah untuk analisis untuk Bitcoin yang dapat Zul sharekan. Apapun macam biasa, nanti Zul akan sharekan lagi data-data yang lebih di Discord channel. So anda kalau nak join YouTube Discord channel, senang saja. Anda pergi ke punya YouTube membership, nanti anda akan nampak tu punya klik button join, lepas join nanti anda akan dapat membership itu akan ada link untuk ke Discord. Nanti di hujung video nanti tu akan terangkan secara detail. So let's go, kita pergi ke chart yang pertama. Untuk request sebelum ni ada Cardena. So di ruangan komen ada yang pasal Luna, so ada yang pasal di Luna, kemudian ada juga pasal Cardena. So janjikan pagi tadi tak sempat. So let's go, kita pergi ke Cardena. So Cardena lah, KDA. So KDA adalah antara coin yang Zul invest untuk long term. So currently Zul akan hold dulu untuk lain-lain coin. Zul hanya fokus untuk Bitcoin dan Ethereum saja. Sebaik saja Bitcoin Ethereum berada antara 26 dan 14k, barulah Zul akan jenguk altcoin yang lain. So KDA, apakah good position untuk buy untuk KDA? So inilah chart daily. So macam Zul cakap sebelum ini, whatever antara $11 dan $6 adalah good position untuk buy long term. Tapi beware juga untuk pergerakan drop ke bawah ini, iaitu almost sekiranya Bitcoin drop 80%, kita akan seperti untuk altcoin yang lain akan almost drop hampir 90 ke 95%. So untuk Cardena dah drop berapa persen, untuk currently dia dah drop hampir 91%. So kita boleh expectation untuk Cardena drop another 5% untuk drop sampai kawasan ni, kalau 95%, iaitu di second support tu, iaitu dalam $2 ataupun $1.45. So untuk sekiranya KDA jatuh dalam kawasan ni,
So apa pun Zul akan tunggu dulu Bitcoin, macam cakap Zul akan tunggu confirmation di Bitcoin. Sekiranya Bitcoin drop antara 26 ke 15k, barulah Zul akan tengok KDA dan altcoin lain. So KDA, sekiranya Bitcoin drop 26 dan 15k dan masa tu KDA ada opportunity untuk dapat dalam $1.45 dolar. So bila KDA berada kawasan ni, Zul akan buy untuk long term, untuk expectation. Sama juga whatever, selagi mana price tu berada dalam kawasan ni, Zul akan buy juga sedikit untuk reducekan average, dan Zul akan letakkan target. Untuk KDA, Zul target at least Zul nak ada 100 coin untuk KDA untuk next bulan, iaitu tahun 2025. Currently KDA Zul hanya ada berapa, nanti Zul akan tengok dia punya portfolio. Untuk KDA currently Zul hanya ada berada, nanti Zul akan tengok balik KDA. Alright, KDA Zul ada hanya ada 14 saja. So meaning untuk next Zul target at least Zul nak ada 100 coin untuk KDA. So coin macam ni ataupun masa bearish macam ni, anda letak target berapa coin yang anda nak. So bagi KDA, Zul akan target 100 coin. Sekiranya Zul dah dapat 100 kawasan ni, Zul takkan buy dah. Zul biarkan saja dan tunggu untuk next bulan, iaitu expectation tahun 2025. So itulah Zul punya KDA, dan lain-lain coin juga sama. Ada Phantom, VeChain, Koti, Cardano. So semua coin tu Zul akan tengok di manakah bila Bitcoin jatuh dalam Zul punya range, barulah Zul akan tengok altcoin ini. So itulah untuk KDA. Kat manakah zone position buy. Sekarang dah pun $2. So currently untuk KDA Zul akan hold lagi. Zul tak buy walaupun average tu berada $11. Zul tak tambah lagi. Sebab apa? Zul masih nampak Bitcoin ada opportunity untuk drop bawah, iaitu antara 26 dan 15k. So kita akan ada opportunity untuk KDA akan sampai kawasan $1. So meaning $1 kita boleh buy untuk long term, untuk expectation tahun 2025. So itulah untuk KDA. Next kita akan tengok untuk Luna. So Luna, adakah good position untuk buy sekarang, dan apakah berlaku di Luna? So Luna sebelum ni ada share kan, iaitu kita dah nampak quarter momentum, quarter price itu drop, dan high dan high ni quarter rendah saja. So kita akan expected place drop. So meaning kita dah drop sampai kawasan ni. So untuk next buy untuk KDA lah whatever antara $46 dan $25. So ini adalah consider good position untuk buy untuk long term. Apapun sekiranya nak buy kawasan ni, mencakap kita tunggu dulu Bitcoin, pergerakan Bitcoin. So tu tak pasti kenapa Luna tiba drop dengan drastik ini. So mungkin ada something news yang tu dah miss out. Nanti tu akan tengokkan balik apakah news disebabkan kuartal Luna ni drop dengan drastik. So pun untuk Luna sama juga seperti Bitcoin, iaitu antara 46-26, dan sekiranya Bitcoin jatuh 85%, kita akan expect Luna juga akan drop. Macam juga kuartal altcoin kita akan expect jatuh dalam 90 ke 95%. So untuk Luna next support lah di bawah ni dah pun sampai. So expectation kita adalah akan boleh drop lagi. Another lower dia boleh drop adalah di bawah ini. So antara $9 ataupun $10. So $10 ni berapa persen? Kita akan expect dalam 90%. So 90% untuk Luna adalah yes, betul, almost dalam $10 dan align dengan kita punya support di bawah. So Luna, kalau anda yakin dengan Luna untuk long term, whatever price, sekiranya price tu Bitcoin jatuh 85%, 80%, Luna expected boleh berada dalam $10 per coin. So $10 per coin sama juga Zul akan buy untuk long term. So Luna ni Zul tak target banyak. Zul expected at least dalam 10 ke less than 50%, less than 50 coin lah. Sebab apa? KDA Luna pun tu tak banyak. Sebab apa? Harga dia mahal juga. Kalau $10 pun nak kena, kata kalau kita nak ada dalam $50 pun at least kita perlu ada, kalau $10 500 coin darab $10 expected 5,000. So banyak lah tu. Sorry, 500 pula. 50 coin darab dengan $10 expected $500. $500 dengan ringgit 4.3. Currently kita perlukan at least 2,000. So meaning untuk long term, untuk expected tu akan target almost 50 ke 100 coin saja untuk Luna. Minimum 50, maximum 100 coin untuk expectation untuk long term. So meaning anda perlu tengok malam ni. Anda boleh letak, ada tulis salin di buku anda, dah buat catat elok ataupun tulis kat sini, Luna nak target ada 100 coin. KDA nak ada target ada 1,000 coin. So anda letak berapa target untuk all coin yang ada. Sekiranya anda dah dapat target anda, biarkan saja hold untuk long term, dan expected kita akan invest more ke dalam Bitcoin, yang akan Bitcoin dan Ethereum. So itu dah untuk Luna. Dan kemudian next kita akan pergi ke Phantom Go. So Phantom Go ada yang request untuk semalam. So ada FTG USDT di KuCoin akan buatkan. So tak FTG USDT, FTG apa dia punya simbol?
FTG USDT di KuCoin. So dia ada ni, kita tengok chart dia. So untuk chart ni baru lagi. So apa yang berlaku chart ini expected daily daripada harga point dah naik. So nanti kita buat swing low to swing high. Nanti kita akan pergi 4 hours, kita akan tengok data yang lebih tepat. The swing high to swing low, kita akan nampak support di berada. Support dah berada kawasan ni dan price dah drop pun below support. So price open harga awal tu November bulan 11 dah drop. So untuk currently adakah good position untuk buy? So untuk ini adalah kata expected, anda perlu tengok dia punya fundamental. Kita kaji balik fundamental tu, tak pasti phantom gold ni apa. So expected dia dah drop balik hampir kawasan opening price. So opening price dia adalah harga berapa? Expectation dalam almost dalam 6 sen. So almost dalam 6 sen. Sekiranya anda fikir untuk long term, sekiranya dia drop balik ke kawasan almost opening price iaitu hampir 6 sen, berapa ni? Tak pasti 6 ke 0.06 sen, iaitu yang ni. So 0.4. So kalau anda fikir untuk long term, yes, consider boleh. Sebab apa? Consider price murah ni 0.04. Atau kalau anda letak target macam ni, letak kalau Bitcoin berada antara 26 dan 15k, anda boleh tengok belas coin ni ada potential coin yang boleh berada dalam 0.2 sen. So anda boleh letak target. So anda letak target kalau anda yakin dengan dia punya fundamental, anda target contoh 10,000 coin dengan harga price katakan drop sampai 0.02, darab 0.02. So 10,000 coin expected anda perlu hanya bawa keluar $200. $200 darab ringgit 4.3. So meaning RM860 anda akan dapat 10,000 coin. So itulah kata good untuk investment. Tapi apa pun kaji punya fundamental. Sebab apa ni coin baru, kita akan tengok macam mana. Tapi kalau anda dah kaji punya fundamental, anda yakin dengan fundamental untuk long term, consider good untuk anda invest. Sebab apa? Kalau invest pun anda hanya boleh hangus duit investment hangus dalam 800 ataupun dalam RM1,000. So tak banyak, aku kata tak rugi banyak pun RM1,000. Expected kalau kita increase balik, di increase banyak mana RM1,000, expected dia akan increase at least back to all time high dia, iaitu dalam kata 337k persen. Tu meaning sekiranya anda invest RM1,000 ataupun RM1,000 tambah dengan 3 berapa tadi, 3,728%. So meaning expected tambah 300 tu 38,000. Sebetulnya meaning 38,000. Nanti tu akan tambah balik 300. Kalau 100% 37. Yes, 37 darab 3 meaning 37,000. Kalau tak salah kira, itulah pergerakan yang betul. Sebab apa? Kalau 300% adalah 3 kali ganda. Kalau 3,000% meaning 30%. Betul tak? 3%, 3 kali 30%. Yes, 30%. So meaning RM1,000 boleh bertukar menjadi, at least pergi balik all time high dia boleh bertukar menjadi 30,000. So kata not bad investment. Anda boleh hanguskan duit anda RM1,000 ataupun anda cuti untuk dapatkan RM30,000. So itulah orang kata long term punya target untuk investment. Sebabpun hopefully itu pengiraan tu betul. Something macam ada salah je, tapi pun rasa expected itu betul. Sebab apa? Kalau 300% lah 3 kali ganda. So 3,000 expected 30%. So 30 kali ganda. 3%, 30 ganda ataupun 10 kali ganda. So meaning antara 10 ke 30k. So itulah expectation kita punya investment untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk malam ini. So apa pun kita akan tengok nanti tu akan updatekan sentiasa untuk pergerakan Bitcoin. So apapun untuk pergerakan Bitcoin yang Zul nak tengok now adalah Zul expect kalau dia naik, alhamdulillah kita punya long term punya holding kita akan kembali profit. Apapun kita akan tengok lo expected akan berlaku movement seperti ini untuk pergerakan lower low di price, higher low untuk price, meaning kita akan expect good rebound. Rebound tu kita akan tengok breakout 33 good untuk pergi 44, breakout 44 good untuk pergi ke 45, ataupun kita sampai kawasan ni, break 3 ke kawasan ni dan kita rebound untuk retest dan drop ke kawasan kita punya zone buy antara 26 dan 14k. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So pun nanti jumpa anda di Discord channel. Siapa yang nak join punya Discord channel, senang saja, nanti Zul akan sharekan, iaitu untuk pergerakan. Untuk anda join dia punya YouTube membership, senang je. Anda pergi ke Zul punya channel, iaitu yang ini. So anda pergi ke YouTube channel Zul, iaitu klik
button join. Anda klik saja button join. Selepas anda klik button join, anda akan jumpa home, video, playlist, community dan membership. Dalam membership ni anda klik saja membership dan dalam membership tu akan ada link terus ke Discord channel. So nanti tu akan buat satu short video pendek untuk macam mana untuk anda join YouTube membership. Sebab apa masih ada yang bertanya tu tentang macam mana nak join punya Discord channel. So guys, jumpa lagi untuk next review iaitu pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.